Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Rizwan bagi mengikuti mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 3. Untuk hari ini, kita akan lihat apakah topik yang akan saya cuba sampaikan kepada pelajar. Diharap semua pelajar dapat memahami kandungan ataupun penyampaian yang cuba saya sampaikan. Jadi, sama-sama kita lihat selepas ini. Seterusnya kita akan lihat kepada subtopik 2.1.3 iaitu menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah cipher. Okey, ada satu kaedah yang mampu untuk menyulitkan dan juga sulitkan sesuatu teks biasa. Okey, jadi kaedah yang akan kita gunakan nanti, okey, kamu akan pelajari nanti, okey, adalah reverse cipher, substitution cipher dan juga transposition cipher. Okey, ada 3 kaedah tersebut. Jadi, ketiga-tiga kaedah ini akan kamu gunakan, akan kamu hasilkan dan terjemahkan sesuatu mesej itu supaya ia dapat disulitkan dan bagaimana kita nak menyahsulitkan sesuatu mesej. Mari sama-sama kita saksikan macam mana proses penterjemahan ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan kaedah cipher. Okey, terdapat 3 kaedah cipher tadi dah diberitahu iaitu reverse cipher, substitution cipher dan juga transposition cipher. Di bawah setiap kaedah-kaedah cipher ini ada pelbagai jenis kaedahnya yang tersendiri. Okey, macam reverse cipher, okey, terdapat jenis songsangan perkataan dan juga songsangan mesej. Okey, songsangan perkataan dan juga songsangan mesej. Nanti kita akan lihat macam mana cara menggunakan songsangan tersebut. Kemudian yang kedua, kita ada substitution cipher. Okey, terdiri pada jenis address cipher, scissor cipher dan juga pip pen cipher. Okey, ada 3 jenis ya. Kemudian transposition cipher, terdapat 2 jenis di bawahnya iaitu columnar transposition dan juga rail fence cipher. Jadi dalam semua kaedah ini ada 7 jenis dalamnya. Secara jumlahnya ada 7 jenis ini. Okey, jadi selepas ini kita akan tengok macam mana cara-cara setiap satu itu digunakan bagi menyulitkan suatu mesej ataupun data. Okey, jadi sambil kamu tengok itu, kamu akan kena pasti yang manakah mempunyai penyulitan yang sukar untuk dicerobohi oleh pihak yang tidak sepatutnya menerima maklumat tersebut. Okey, jadi selepas ini kita akan tengok setiap satu jenis-jenis kaedah cipher. Okey, jadi kita akan lihat yang pertama, kaedah yang pertama iaitu reverse cipher. Reverse cipher ni adalah kaedah yang menggunakan cara songsangan. Okey, songsangan untuk menyulitkan mesej. Okey, dalam buku teks tertulis 3 jenis reverse cipher iaitu songsangan yang dilakukan berdasarkan abjad, songsangan dilakukan berdasarkan perkataan dan juga songsangan dilakukan berdasarkan seluruh mesej. Untuk pengetahuan semua, dalam buku teks itu ada sedikit pembetulan bagi songsangan dilakukan berdasarkan abjad. Okey, sebab songsangan dilakukan berdasarkan abjad itu adalah termasuk dalam substitution cipher iaitu kaedah yang kedua. Jadi nanti kita akan lihat kenapa ia dikatakan songsangan dilakukan berdasarkan abjad ni berada dalam substitution cipher. Okey. Jadi kesimpulannya di sini saya akan tunjukkan bahawa reverse cipher hanya ada 2 jenis sahaja iaitu songsangan dilakukan berdasarkan perkataan dan juga songsangan dilakukan berdasarkan seluruh mesej. Okey, dalam kaedah ini, okey, cara songsangannya hanya melibatkan perkataan dan juga mesej. Dia akan terbalikkan atau songsangkan perkataan ataupun mesej. Jadi mari kita lihat sama-sama macam mana proses untuk mengubah membuat penyulitan bagi kaedah reverse cipher ni. Okey, kita akan lihat dulu jenis yang pertama iaitu songsangan yang dilakukan berdasarkan perkataan. Okey, kita andaikan mesej sulit anda ni. Okey, mesej sulit anda ni merupakan satu data ataupun maklumat rahsia yang cuba disampaikan kepada penerima. Penghantar nak hantar kepada penerima. Ini satu teks yang sulit.
Okey, rahsia. Okey. Jadi kita nak tukarkan dia daripada teks biasa, kita tukarkan dia ke dalam bentuk teks cipher. Okey, macam mana? Kita akan gunakan kaedah penyulitan nanti. Okey, yang pertama sekali, bila dikatakan songsangan dilakukan berdasarkan perkataan, kita akan pisahkan setiap perkataan dalam sesuatu ayat itu. Okey, dalam situasi ini ada 3 perkataan, maka kita pisahkan setiap perkataan itu. Okey, setiap perkataan itu kita dah pisahkan. Okey, bila kita dah pisahkan, barulah kita boleh buat penyulitan, encryption. Okey, kita akan boleh buat encryption. Jadi, bila kita ubah, kita akan songsangkan ataupun terbalikkan setiap perkataan tersebut. Okey, message JSON. Okey, J itu sudah berada di depan. Message M yang di depan diletakkan di belakang, J yang di belakang diletakkan yang di depan. Okey, jadi diterbalikkan perkataan tersebut. Begitu juga dengan perkataan yang kedua. Kita akan terbalikkan perkataan kedua. Okey, begitu juga dengan perkataan yang ketiga. Jadi, setiap perkataan ini sudah diterbalikkan. Dia sudah diterbalikkan, maka penghantaran penyulitan, okey, teks cipher ni bolehlah dihantar kepada penerima. Penerima pula akan menerima, okey, teks cipher ini dan mengubahkannya dalam bentuk teks biasa dalam kaedah nyah sulit. Okey, itu kaedah songsangan yang dilakukan berdasarkan perkataan. Okey, bagaimana jenis yang kedua, iaitu songsangan yang dilakukan berdasarkan seluruh mesej. Tadi perkataan, kali ini seluruh mesej ataupun keseluruhan ayat itu kita songsangkan. Okey, jadi dalam kaedah yang sama, kali ini kita tak perlu pisahkan setiap perkataan itu. Kita songsangkan terus ayat dia. Okey, dalam satu baris ayat itu kita songsangkan, okey, yang anda ni akan dipindahkan ke hadapan. Okey, perkataan yang akhir tadi dipindahkan sebagai perkataan yang pertama. Okey, kemudian baru disongsangkan, diterbalikkan. Okey, jadi yang perkataan yang pertama tadi akan jadi perkataan yang terakhir. Okey, jadi perkataan yang terakhir kemudian diterbalikkan. Jadi inilah kaedah macam mana jenis songsangan dilakukan berdasarkan seluruh mesej dilaksanakan. Okey, jadi kod cipher ni yang akan diterima oleh penerima, dan apabila dia nak membaca, penerima nak baca, dia akan nyah sulitkan mesej tersebut supaya ianya dapat dibaca. Okey. Tadi kita dah lihat kaedah yang pertama, iaitu reverse cipher. Sekarang kita akan lihat kepada kaedah yang kedua, substitution cipher. Dalam kaedah substitution cipher ni, kaedah ini akan menggantikan satu unit teks. Okey, bila kata unit ni adalah satu abjad. Okey, abjad biasa ditukarkan ke bentuk satu unit teks yang lain, satu abjad yang lain yang akan kita bentukkan dalam bentuk teks cipher. Okey, jadi dalam substitution cipher ni kita akan bermain dengan setiap abjad tersebut. Sebab itulah tadi songsangan yang dilaksanakan berdasarkan abjad tu kita letakkan dalam substitution cipher. Dalam substitution cipher ni kita akan kenalkan dia sebagai at best cipher. Okey, at best cipher ni. Okey, at best cipher ni lah adalah songsangan berdasarkan abjad. Okey, jadi macam mana songsangan ini berlaku? Okey, kita akan lihat substitution cipher iaitu berjenis at best cipher. Okey, songsangan berdasarkan abjad. Okey, kita gunakan mesej yang sama, iaitu mesej sulit anda. Okey, mesej sulit anda ni kita gunakan sebelum kita nak menyulitkan satu mesej tu menggunakan at best cipher ni, kita akan membinakan jadual seperti berikut ni. Okey, iaitu baris yang pertama. Okey, baris yang pertama ni kita akan susun A, B, C mengikut turutan dia sampai ke X, Y, Z. Okey, X, Y, Z. Baris yang pertama, susunan biasa sesuatu abjad. Okey, untuk baris yang kedua, kita akan tukarkan turutannya bermula daripada Z. Okey, bermula daripada Z
Y, X dan seterusnya sampailah ke CBA. Okey, CBA. Jadi dalam situasi ini yang atas ni kita letakkan sebagai turutan huruf teks biasa, yang bawah ni adalah turutan huruf teks cipher. Okey, turutan huruf teks cipher. Jadi bila kita dah buat jadual ini, barulah kita boleh membuat penyulitan. Okey, kita akan membuat penyulitan berdasarkan mesej yang nak disampaikan tu. Okey, jadi kita highlightkan setiap huruf yang ada dalam teks biasa tu dulu. M, E, S, E, J, S, U, L, I, T, A, N, D, A. Okey, kita ambil setiap huruf tu, kita highlightkan. Okey, supaya kita boleh kenal pasti apakah teks cipher bagi setiap huruf teks biasa tu. Jadi bila kita dah highlightkan, kita boleh kenal pasti kat sini adalah kita akan buat penyulitan di mana M. Okey, M. Okey, M ni teks ciphernya adalah N. Okey, jadi teks ciphernya adalah N. Untuk E, okey, E teks ciphernya adalah V. Okey, dan seterusnya. Jadi apabila kita buat penyulitan berdasarkan teks cipher tu, okey, yang tadi M, N, okey, maka dapat N. Okey, E kita dapat V. Okey, kemudian yang H, yang H tu kita dapat daripada teks biasanya adalah S. Okey, H yang ni teks biasanya adalah S. Okey, kemudian E tadi okey adalah V. Okey, jadi setiap satu huruf itu kita akan translatekan dia berdasarkan kepada teks cipher yang telah disusun mengikut turutan terbalik daripada teks biasa. Itu adalah kaedah penyulitan menggunakan at-bash cipher. Okey, macam itulah juga yang sulit. Okey, penerima akan membaca teks cipher dan translatekannya dalam bentuk teks biasa. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada jenis kedua bagi substitution cipher, iaitu scissor cipher. Okey, dalam scissor cipher ni masih lagi menggunakan abjad. Okey, scissor cipher ni juga disebut sebagai shift cipher, iaitu cipher anjakan. Susunan abjad pada teks biasa akan berlaku berdasarkan bilangan anjakan yang ditentukan oleh kunci yang disimbolkan. Okey, dalam situasi ini adalah scissor cipher ni kita akan menggunakan konsep anjakan. Okey, konsep anjakan setiap huruf tu. Okey, macam mana nanti kita akan lihat dulu. Okey, pertama sekali apabila kita nak menggunakan scissor cipher ni, kita perlu fikirkan berapakah anjakan dia. Okey, sebagai contoh K sama dengan 5, di mana K ini kita kenalkan sebagai simbol. Okey, kemudian 5 tu adalah bilangan anjakan yang akan dibuat. Okey, maksud kat sini adalah pertama kita buat satu jadual. Okey, satu jadual A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampailah Z. Okey, kemudian kita akan anjakkan huruf pertama dahulu, lebih mudah. Okey, A tu kita akan anjakkan sebanyak 5 kali. Sebab tadi dia kata 5 kan. Okey, jadi kita akan anjakkan sebanyak 5 kali. Okey, anjak 5 kali. Sekarang ni F tu di bawahnya akan terletaknya huruf A. Okey, A tadi dia anjak 5 kali. Jadi A tu sudah berada di bawah F. Okey, selepas itu apabila dah disusun mengikut turutan A, B, C, D, E, F, G sampailah ke Z ni. Okey, dapat dilihat kat sini. Okey, V, W, X, Y, Z ni. Okey, di atasnya tiada abjad bagi teks biasa. Okey, apa yang kita boleh buat adalah kita akan pindahkan ini ke ruang kosong di sini. Okey, ruang kosong yang di bawah ABC tu. Okey, jadi keadaannya adalah seperti berikut. Okey, kita akan pindahkan daripada yang belakang tadi, tak ada bergantung teks biasa tadi, pindahkan ke sana. Okey, jadi inilah jadual yang dapat kita gunakan untuk menyulitkan sesuatu mesej. Okey, jadi apabila jadual ini dah ada, okey, maka barulah kita boleh menyulitkan sesuatu mesej. Sebagai contoh yang ni. Okey, kita gunakan mesej sulit anda. Okey, mesej ni yang akan dihantar kepada penerima dengan anjakan sebanyak 5. Jadi anjakan sebanyak 5 kita gunakan yang tadi, jadual yang tadi tu.
Okey, kita dah kenal pasti apakah abjad-abjad bagi teks cipher dia. Maka apabila kita buat penelitian, kita akan dapat seperti ini. Okey, setiap huruf teks cipher tu berdasarkan kepada jadual tadi. Okey, ni. Seterusnya kita akan lihat jenis yang ketiga dalam substitution cipher, iaitu Pigpen cipher. Okey, Pigpen cipher. Pigpen cipher ni adalah dikategorikan sebagai substitution cipher geometri yang mudah. Okey, di mana setiap abjad akan digantikan dalam bentuk simbol grafik yang sepadan, tanpa ada persamaan. Maksud dekat sini adalah kita tidak lagi menggunakan teks cipher dalam bentuk abjad seperti sebelum ini. Tetapi setiap teks cipher tu akan ditukarkan dalam setiap teks biasa tadi akan ditukarkan ke dalam bentuk teks cipher yang disimbolkan. Disimbolkan melalui pelbagai kaedah. Jadi salah satu kaedahnya adalah seperti ini. Di mana setiap huruf itu akan diletakkan pada setiap simbol. Jadi kalau kamu tengok betul-betul kat sini, A, B, C, D, E, F, sampailah X, Y, Z tu, diletakkan pada setiap sempadan itu. Bila kita lihat balik pada gambar ini, A. A ini berada pada simbol seperti L terbalik. L terbalik. Begitu juga dengan B. Untuk B, kamu akan nampak simbol seperti U. Kemudian untuk C, kita akan nampak simbol seperti L. Begitu. Jadi bagi memastikan simbol grafik ini unik, setiap simbol itu akan memegang simbolnya tersendiri. Dia tak ada persamaan dengan simbol yang lain. Maka kalau kamu tengok pada J, K, L, M, N, O, P, Q, R menggunakan simbol yang sama tetapi ditambahkan titiknya di situ, bagi menunjukkan keunikan simbol yang tiada persamaan dengan simbol yang lain seperti A, B, C tadi. Jadi kat sini kamu tengok J tu sama seperti A. Cuma bezanya adalah J tu ada titik. Simbol dia. Begitu juga dengan K. K ni menggunakan simbol yang sama seperti B. Tetapi yang uniknya pada simbolnya ada titik. Begitu juga dengan L. L pun menggunakan simbol yang sama seperti C. Simbol yang sama seperti C, semua yang membezakannya adalah dalam bentuk titik. Jadi selain daripada itu, kita tengok pada STUV. Simbol yang digunakan pula adalah berbeza dengan yang ABC dan juga JKL dan juga yang lain. Di mana S seperti simbol arrow ke bawah. Begitu juga dengan T. Simbolnya adalah seperti simbol matematik lebih besar daripada tu. Sama dengan W. W menggunakan simbol yang sama seperti S. Tetapi yang membezakannya adalah W ini ada titik pada dia punya simbol. Begitu juga dengan X. Simbolnya sama seperti T. Tapi ada titik. Jadi apabila kita sudah dapat semua ni, dapat dijadualkan bahawa kesemua simbol-simbol tersebut, simbol-simbol ni berada pada dia punya hurufnya yang tersendiri. Kalau kamu tengok pada jadual ni, tiada satu pun simbol yang sama pada huruf-huruf yang lain. Jadi kat sini kita boleh gunakan setiap simbol ini untuk menterjemahkan sesuatu mesej. Jadi kita lihat contoh berikut. Kita menggunakan mesej surat anda ini adalah mesej yang akan dihantar kepada penerima. Menggunakan kaedah Pigpen cipher tadi, kamu dah buat satu jadual tadi. Kita ubahkan dia. Yang macam M, mesej. Kita akan gunakan simbol-simbolnya, maka kita akan dapat seperti berikut mesej. Untuk sulit,
kita ambil simbol yang berkaitan huruf SULIT. Okey, kemudian kita susun balik mengikut perkataannya, maka kita akan dapat susunan simbol seperti berikut. Okey, jadi yang ketiga, anda sama juga, okey, menggunakan simbol-simbol yang ada. Lepas tu yang akan kita dapat adalah seperti berikut. Jadi inilah dalam teks biasa sebenarnya adalah mesej sulit anda. Okey, mesej sulit anda. Okey, yang akan kod bentuk simbol ni yang akan dihantar kepada penerima. Apabila penerima menerima, dia akan mengubah simbol-simbol ini ke bentuk teks biasa. Okey, nyah sulitkan. Teks cipher tu ke bentuk teks biasa. Okey. Seterusnya kita akan lihat kepada jenis cipher yang ketiga, kaedah cipher yang ketiga, iaitu transposition cipher. Okey, dan dalam transposition cipher ni akan ada dua kaedah, iaitu kolomnar, dua jenis, iaitu kolomnar transposition dan juga reference cipher. Okey, dalam transposition cipher ni, kaedah dia akan mengubah kedudukan abjad tadi secara pemutaran ataupun pencampuran, scrambling. Rotation ataupun scrambling teks biasa. Okey, kaedah ini memerlukan penggunaan kunci yang akan disimbolkan. Okey, jadi kita akan lihat dahulu apa yang dikatakan dengan jenis kolomnar transposition. Okey, jenis kolomnar transposition ini adalah kaedah transposisi yang menyulitkan satu mesej dengan menulisnya dalam jadual secara mendatar dan juga menegak. Okey, kita akan bermain dengan jadual baris dan juga lajur. Satu perkataan akan dipilih dan digunakan sebagai kunci penyulitan. Okey, macam tadi, Caesar cipher dia pun ada menggunakan kunci. Tetapi kunci yang digunakan adalah bilangan anjakan. Tapi dalam kaedah ini, kunci yang digunakan adalah perkataan. Kita akan pilih satu perkataan, kita akan jadikan dia sebagai kunci. Okey, mari kita tengok. Kita akan gunakan mesej yang sama, mesej sulit anda. Okey, ini kita akan gunakan jenis kolomnar transposition. Okey, sebelum kita nak mengubah tu, kita perlu patuhi langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita perlu pilih apakah kunci dalam bentuk perkataan yang nak kita gunakan. Okey, sebagai contoh, saya akan gunakan ELIT, elite. Saya pilih perkataan elite tu sebagai satu kunci perkataan yang akan saya gunakan nanti. Okey, kemudian kita akan letakkan turutan nombor mengikut susunan abjad pada perkataan. Okey, iaitu ABC tu. Okey, daripada susunan tu, okey, kita akan tengok elite tu. E berada di kedudukan yang pertama. Okey, E berada di kedudukan yang pertama. Okey, L itu berada di kedudukan yang ketiga, iaitu selepas I. I di kedudukan yang kedua. Okey, bagi T, dia berada di kedudukan yang keempat. Okey, apabila kita dah kenal pasti kedudukan setiap huruf itu, okey, maka kita akan letakkan seperti berikut. Elite, okey, kedudukan dia, okey, E yang pertama, L yang ketiga, I yang kedua, T yang keempat. Okey, jadi kita dah tentukan langkah yang pertama, iaitu kita meletakkan apakah turutan susunan abjad bagi perkataan elite tadi. Jadi selepas itu, apa yang kita perlu buat adalah kita ikuti langkah yang kedua. Kita akan gunakan satu formula bagi menghitung bilangan baris yang diperlukan dalam sebuah jadual itu. Okey, macam mana kita nak tentukan bilangan baris dia? Adalah kita akan membahagikan bilangan abjad teks biasa, iaitu yang mesej tadi tu, okey, dibahagikan dengan bilangan abjad pada teks kunci. Okey, teks yang tadi. Okey, jadi teks biasa tadi, yang mesej sulit anda tadi, dalam itu terkandung sebanyak berapa? Kalau kita kira 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 semua. Okey, ada 14 huruf dekat situ. Okey, dibahagikan dengan teks kunci. Teks kunci tadi elite. Elite ada 4 huruf. ELIT, 4 huruf. Jadi 14 bahagi dengan 4, maka kita akan dapat 3.5. Jadi kita bundarkan secara
ke atas, maka kita akan dapat 4 baris. Okey, begitulah juga bila kamu buat calculation, kalau kamu dapat jumlahnya 2.2, kita bundarkan dia di atasnya, iaitu kalau 2.2 3 baris. Kalau 3.7 4 baris. Kalau jawapannya 5.1 6 baris. Okey, jadi itu cara kita nak menentukan bilangan baris sesuatu jadual. Okey, jadi kita dah dapat bilangan baris dia. Okey, kita tengok, isikan ruangan jadual dengan abjad pada mesej yang akan disulitkan. Okey, kita isikan. Setiap baris ada 4 kan? Ada 4 kat situ. Kita dah buat 4 baris. Okey, kita akan isikan ruangan mesej sulit anda tu pada setiap baris tu. Okey, mesej. Okey, kalau tak cukup, sambung yang baris kedua, mesej, kemudian sulit. Okey, sulit dan juga anda. Okey, mesej sulit anda. Dan kita tengok dekat situ, ada 2 kekosongan kat sini. Okey, ada 2 kekosongan kat sini. Apa yang perlu kita buat adalah kita perlu mengisikan ruangan tersebut dengan apa-apa huruf pun. Kita boleh letak apa-apa huruf. Okey, dalam situasi ini saya akan letak YZ. Jadi kalau kamu nak letak QS ke, mungkin CD ataupun HI, tak kira lah. Apa-apa huruf kamu boleh masukkan dalam ruangan kosong yang ada. Kalau ada 3 kosong, 3 lah huruf yang boleh kamu masukkan. Okey, jadi dalam jadual ini sudah dipenuhkan. Okey, apabila sudah dipenuhkan, barulah kita boleh menyulitkan lagi mesej ni. Okey, iaitu kita dapat jadual ni, kita akan asingkan dan gabungkan setiap lajur mengikut turutan nombor. Okey, yang pertama tadi kita dah kenalkan turutan 1, 3, 2, 4. Jadi kita akan mulakan dengan yang pertama. Okey, yang pertama MJID. Okey, MJID. Kemudian dah kita letakkan huruf tu, kita ambil yang kedua pula. Okey, yang kedua pula kita letaklah kat situ SUAY. SUAY. Kemudian yang ketiga kita ada ESTA, KESTA. Okey, dan yang keempat kita ada ELNZ. Okey, kita letak situ. Jadi kita gabungkan situ, maka jadilah satu teks cipher yang akan dihantar kepada penerima. Jadi penerima nanti dia akan menyahsulitkan mesej tersebut. Okey, ini adalah kaedah macam mana penerima akan nyahsulitkan teks cipher tersebut. Okey, teks cipher yang diterima tu, teks cipher yang diterima ni dia akan sulitkan menggunakan kunci yang sama. Okey, kunci yang sama dia hantar oleh penghantar tadi. Okey, iaitu elite. Jadi apabila dia akan menentukan bilangan baris mengikut formulir yang sama, iaitu 14 bahagi dengan 4, maka dia akan dapat 4 baris. Okey, kemudian dia akan bina jadual yang sama. Okey, seperti penghantar buat tadi. Okey, cuma kali ini dia akan susun secara menegak. Okey, tadi penghantar dia akan letak secara melintang. Okey, baris demi baris, tapi yang ini lajur demi lajur. Okey, bermula dengan 4 huruf yang pertama, MJID. Jadi lajur yang pertama. Kemudian diikuti dengan SUAY, lajur yang kedua. Okey, ikut turutan nombor dia. Okey, ikut turutan nombor dia. Okey, kemudian yang ketiga ESTA, okey, di lajur yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, 4 huruf yang terakhir, ELNZ di lajur yang keempat. Okey, lajur yang keempat. Okey, jadi bila dia dah susun macam tu, maka dia akan membaca secara baris demi baris. Maka dia akan dapatlah mesej sulit anda dalam bentuk yang tiada penjarakan. Okey, itulah kaedah macam mana columnar transposition ini dilaksanakan. Okey, ini kaedah dia. Seterusnya kita akan lihat kepada jenis yang kedua dalam transposition cipher, iaitu rail fence cipher. Okey, rail fence cipher ni dikenali juga dengan kaedah zigzag cipher.
Okey, sama je. Zigzag cipher adalah reference cipher. Abjad-abjad dalam teks biasa akan ditulis mengikut susunan corak dalam bentuk zigzag. Okey, dalam bentuk zigzag. Okey, dengan menggunakan bilangan kunci bagi merujuk bilangan baris yang akan digunakan. Okey, kali ini digunakan kunci juga. Tapi kuncinya adalah menentukan berapakah bilangan baris yang akan digunakan. Kita ingat balik. Scissor cipher ada kunci iaitu berapakah bilangan anjakan dia. Okey, transposition cipher pun ada menggunakan kunci tapi kuncinya adalah bentuk perkataan. Okey, kali ini reference cipher menggunakan kunci bagi merujuk berapakah bilangan baris yang akan digunakan. Okey, dalam situasi ini kita akan gunakan mesej yang sama. Mesej sulit anda dengan kunci penyulitannya adalah 3. Iaitu 3 adalah 3 baris. Jadi kita akan buat satu jadual yang mempunyai 3 baris. Okey, macam mana pula kita nak tentukan bilangan laju dia? Okey, bilangan laju dia. Okey, bilangan laju adalah berapakah bilangan huruf yang ada dalam mesej tersebut. Okey, dalam situasi ini ada 14 huruf, maka 14 laju lah kita akan wujudkan. Okey, kunci penulisan ada 3. Okey, jadi bila kita dah bina jadual ini 3 baris 14 laju. Okey, jadi kita akan buatkan zigzag, isikan mesej tersebut ke dalam bentuk zigzag. Okey, ke dalam bentuk zigzag. Okey, jadi kita akan susun mesej sulit anda tu dalam bentuk zigzag. Okey, jadi selepas kita dah susun dalam bentuk zigzag, bagaimana pula kita nak mengkodkan dia? Okey, untuk kodkan dia, kita akan letakkan huruf pada setiap baris yang ada. Okey, sebagai contoh, teks cipher ni. Okey, baris yang pertama, kita ada MJID. Okey, MJID. Okey, kita letak sebagai yang pertama. Okey, kemudian kita ada baris yang kedua. Okey, kita akan susulkan semua huruf yang ada pada baris yang kedua tu. EESLTNA tu. Maka kita akan gabungkan dengan yang pertama tadi. Okey, dengan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga. Okey, kita ambil yang SUA ni. Okey, yang SUA ni kita akan letakkan bersambungan dengan yang tadi, yang baris kedua. Maka inilah teks cipher yang akan digunakan. Okey, inilah teks cipher yang akan digunakan untuk dihantar kepada penerima. Dan penerima nanti dia akan menggunakan kaedah yang sulit. Okey, macam mana kaedahnya? Okey, berkemungkinan mungkin ada perubahan sikit. Macam tadi transposition cipher. Okey, jadi kaedahnya bila dia dapat mesej seperti ini, okey, mesej yang telah disulitkan, dia mendapat kunci penyulitan adalah 3 baris. Okey, maka dia pun akan wujudkan satu jadual yang mempunyai 3 baris. Okey, 3 baris dan dia dapat mesej tu ada 14 huruf, maka dia akan buat jadual juga 14 laju. Okey, 14 laju kat situ. Okey, kemudian dia akan tandakan zigzag dulu. Okey, dia akan tandakan setiap zigzag tu, okey, supaya dia tak terlepas pandang. Okey, bila kita dah tandakan, barulah kita akan isi setiap huruf-huruf tersebut. Macam tadi, untuk penyulitan, kita pengisian dia adalah dalam bentuk zigzag, kemudian dikodkannya mengikut baris. Okey, mengikut baris. Tetapi untuk yang sulit, kita akan isikan mengikut baris, tetapi kita akan bacakan secara zigzag. Terbalik macam tadi. Okey, tadi kita zigzag baca secara kita akan susun huruf-huruf tu secara baris demi baris. Tapi kali ini kita akan susun baris demi baris, kemudian baca secara zigzag. Okey, jadi kesimpulannya kita akan buat macam ni. MJID pada baris yang pertama. Okey, kemudian yang kedua, okey, EESLTNA, okey, mengikut tanda-tanda yang telah kita buat tadi. Okey. Kemudian kita akan yang ketiga tu kita akan dapat SUA. Okey. Jadi apabila kita dah penuhkan semua ni,
maka kita akan baca secara, penerima akan baca secara zigzag. Okey, zigzag. Maka dapatlah maklumat yang cuba disampaikan oleh penghantar, iaitu mesej sulit anda. Jadi itu adalah cara macam mana kita menggunakan jenis relevant cipher dalam transposition cipher.